menginsafi kepayahan, kesengsaraan dan keperitan hidup rakyat yang berpunca daripada wabak ini. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Hidup adalah satu perjuangan yang tidak pernah kenal erti penghabisan. Keringat dan usaha yang dijana di setiap langkah. Peniaga, penternak dan petani. Anak-anak muda yang belajar bermimpi ke arah kemajuan. Menggapai mimpi sehingga penghabisan. Mengubah kehidupan generasi akan datang. Membuka peluang yang lebih luas dan seimbang. Membasmi kemiskinan melalui bantuan sara hidup kasih ibu NCER dan mengupaya rakyat melalui Empower NCER. Alhamdulillah lah dia dapat ringankan kita kan. Kita penoreh dapat bulanan pun tak tentu. Anak ramai ringankan sikit lah beban kan. Dan ikan hujan hutang. Menangani kemiskinan masa hadapan melalui kecemerlangan pendidikan, menjamin masa hadapan yang lebih cerah untuk anak-anak orang asli. Membantu pelajar dari keluarga B40 menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran norma baharu. Saya pun memang tekanan lah, depression. Alhamdulillah, ulang kaji yang disediakan dan latihan disediakan memang membantu untuk saya mengulang kaji revision untuk SPM. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Dengan berkat usaha keras dan semangat yang tidak pernah luntur, mencapai segala yang mustahil, mengubah impian menjadi realiti. Empower NCER dan Jom Niaga NCER menyediakan peluang untuk rakyat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Sebelum join dengan Empower ni memang teruk lah, susah lah kan. Apa yang nak kita tak boleh nak lagi. Lepas dah join kursus Empower ni, kita dah dapat ilmu. Ilmu dia penting. Lepas tu daripada ilmu yang kau dapat dengan Empower, kerjasama dengan Yayasan Petronas ni memang banyak bantu kau mengubah kehidupan keluarga lah. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana dibantu meneruskan perniagaan dengan Entrepreneur NCER dan Jom Niaga NCER. Nyaman tu adalah untuk set up kedai baru, di mana saya telah dapatkan tanah di sebelah Bukit Mentajam sana, dan saya perlukan sedikit modal lah untuk nak bangunkan kedai berseri tu di sana. Pertama kali buat pinjaman sebanyak RM50,000. Alhamdulillah dah berjaya. We do not have manufacturing for 1 year, but with the support from NCAR, we managed to pay the salary for 6 months. It really helps. We can survive, even though badly affected by COVID-19. Membolehkan kelangsungan mata pencarian kepada mereka yang hilang pekerjaan melalui Jom Kerja NCER. Program Jom Kerja memang sangat baguslah ya, especially ya, terutamanya buat masa kini ya, semasa pandemik COVID-19, dan ia memang satu skim yang memang prihatin lah untuk rakyat Malaysia, terutamanya yang mereka yang lost the job ya, nganggur, dan juga para graduan yang baru lepas sekolah atau universiti. Meningkatkan kemahiran graduan untuk melangkah ke alam pekerjaan melalui pemerkasaan bakat NTEC. Actually, saya baru graduate bulan 9 dan bulan Oktober saya dapat kerja ini. Saya rasa banyak lucky boleh straight away dapat job ini selepas saya graduation. Meskipun rintangan datang melanda, setiap hari kita bangkit kembali. Perjuangan baru bermula setiap hari kerana peluang tidak datang hanya sekali. Biar perjalanan menggusarkan, kita bangkit semula kerana kita tidak pernah sendirian bila kita bangun bersama sebagai satu keluarga Malaysia.
Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan mungkin anda juga sudah pun dapat meneka, membaca apakah topik yang kita pilih hari ini. Tepat sekali tekaan anda sebenarnya. Kita bercakap tentang Empower NCER, mentransformasi rakyat B40 melalui keusahawanan. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datin Syahdi Datuk Ahmad yang merupakan pengarah modal insan di pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara ataupun NCIA. Jadi Datin, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Ya, dan selamat Hari Raya. Ya, belum terlambat lagi. Kita di pertengahan bulan Syawal. Betul. Dan saya merasa sedikit terasing kerana 2 tetamu yang berada bersama saya berpakaian lengkap. Masih lagi dalam mood Hari Raya sebenarnya. Jadi saya mungkin agak terkeluar sedikitlah dibandingkan dengan 2 tetamu saya. Tapi izinkan saya memperkenalkan seorang lagi tetamu saya, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Amarul Faiz Muhammad Dahalan, iaitu mewakili UMP Advanced Education sendirian Berhad. Jadi Cik Anwar, apa khabar? Alhamdulillah. Cantik baju Melayu je. Tapi yang paling saya suka ialah tetamu di sebelah kanan saya ini. Dia bukan Melayu tetapi dia berbaju Melayu. Jadi itu semangat yang harus kita puji. Jadi setinggi-tinggi tanah dan juga selamat datang kepada saudara Surin Kanda yang merupakan mewakili Pertubuhan Kemajuan Sosial Malaysia ataupun PKSM. Jadi Surin, apa khabar? Khabar baik, Cik Sekawi. Ini pertama kali ya? Pernah datang kat Bernama. Untuk program? Berita pernah. Berita dan juga biasa lepas belanjawan. Betul. Ada, pernah datang. Jadi ini bukan sesuatu yang baru lah bila bercakap tentang Bernama TV. Yes. Baik, kita nak terus dapatkan dulu pandangan daripada Datin Syahdi. Tadi pun kita melihat visual yang telah pun ditayangkan dan ianya adalah merupakan sesuatu yang harus kita puji sebenarnya, satu program inisiatif daripada NCIA sendiri. Tetapi yang pentingnya, apakah program Empower NCER dan apakah sebenarnya objektif yang ingin dicapai dalam program ini, Datin? Okey, terima kasih Encik Syakawi. Sebelum tu izinkan saya ambil kesempatan ini untuk memberi penerangan tentang perbezaan antara NCIA dan NCER. Saya rasa itu cara senang untuk saya beri penjelasan. NCIA seperti yang Haji Syarkawi sebut tadi adalah Northern Corridor Implementation Authority. Kami adalah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertindak untuk merangka strategi, mengurus, merancang dan juga melaksanakan projek-projek dan program-program yang berimpak tinggi. Dan NCER pula, Northern Corridor Economic Region, adalah 4 negeri yang merangkumi wilayah utara ini, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Betul. Ya. So tadi tujuan kami di sini hari ini adalah untuk berkongsikan tentang satu laporan keberhasilan untuk program Empower NCER. Dalam video tadi kita lihat ada hampir 8 program yang dilaksanakan oleh NCIA dan setakat ini ada lebih daripada 88,000 peserta di seluruh 30 daerah di wilayah utara di NCER ini. So program Empower NCER ini adalah Empower NCER Latihan Kemahiran dan Keusahawanan. Dan seperti namanya yang disebutkan, memang dia mensasarkan kepada wanita, belia dan juga orang asli dan antara kumpulan B40. Dan kita lihat mereka ni adalah antara golongan yang memang perlu kami beri perhatian kerana dalam NCIA merangka projek-projek berimpak tinggi seperti Kedah Rubber City, Chuping Valley Industrial Area. Kita perlu pastikan rakyat tempatan dapat mengambil bahagian dalam menjana pendapatan, juga mengambil bahagian dalam pembangunan. So supaya mereka tidak ketinggalan selari dengan konsep keluarga Malaysia. So dan program ini untuk fasa 1 telah dilaksanakan untuk 11 daerah dan melibatkan 2,200 peserta. Dan hari ini kita seronok untuk berceritakan tentang
liku perjalanan mereka ini dan juga kejayaan yang dicapai. Dan saya bawa beberapa report hari ini dan hari ini kita akan kupaskan semua yang tertera dalam report ini dan juga cita-cita kejayaan. Sebab itu saya bangga untuk bersama-sama pada hari ini dengan dua penyedia perkhidmatan kami yang memang mempunyai kepakaran dan pengalaman melalui lantikan untuk khasnya pihak PKSM untuk negeri Perlis dan Kedah, manakala pihak UMP Advance untuk negeri Perak dan Pulau Pinang. So masing-masing mereka ada kepakaran mereka dan juga pengalaman yang membolehkan program ini dilaksanakan dengan sangat jayanya. Dan kita akan ceritakan juga bagaimana even semasa MCO di mana kita terpaksa berurus dan menjalankan program daripada rumah, daripada walaupun tapi alhamdulillah semua program berjalan seperti biasa dan hari ini kita dapat ceritakan kejayaan dan pencapaian program ini. Okey, saya tertarik hati sebenarnya sebelum saya dapatkan pandangan daripada dua lagi tetamu kita. Barangkali sesuatu yang menarik dan penting sebenarnya Datin menyentuh tentang liku perjalanan dan juga kejayaan yang dicatatkan melalui program ini. Tetapi saya percaya bahawa ianya tidak akan dapat dicapai kalau tidak ada kerjasama dengan agensi-agensi lain. Jadi mungkin kita boleh kongsi tentang perkara ini. Oh ya, sudah tentu Haji. Saya ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang agensi-agensi yang terlibat, terutamanya Jabatan Perdana Menteri yang menjadi kementerian yang mengawal kami, dan juga EPU, pihak MOF dan tidak lupa juga pihak kerajaan negeri. Yang ni daripada yang paling terutama yang atas, iaitu yang berhormat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri untuk empat-empat negeri, sampailah kepada pegawai daerah, ketua kampung, kerana tanpa penglibatan semua pihak ini tidak dapat kita jayakan program ini. Nanti kita akan kupas bagaimana program ini memang dilaksanakan di lapangan. Kita ada site officer yang kita lantik antara orang kampung, orang tempatan, dan pemilihan peserta juga dilakukan bersama-sama dengan ketua kampung, kerana mereka yang tahu tentang latar belakang mereka dan juga memilih mereka yang memang ada iltizam, azam dan juga mahu ikhtiar. Sebab itu penting bila ada semua ingredient itu, insya-Allah dengan intervensi daripada pihak kami dan juga pihak PKSM dan UMP, mereka dapat mencapai kejayaan. Okey, kita akan bincang lagi sebentar lagi. Tapi saya juga nak dapat pandangan daripada Encik Anwar sendirilah yang mewakili UMP Advance Education Sundian Berhad ini. Penglibatan dan juga peranan UMP Advance Education Sundian Berhad dalam program ini sebenarnya apa tuan? Okey, terima kasih Tuan Haji. Kalau tengok UMP ni, sebuah universiti yang berperanan untuk orang kata dari segi peranan untuk peningkatan pembangunan sosioekonomi. So walaupun kita universiti yang berbentuk orang kata teknologi, tapi dalam pembangunan sosioekonomi kita tak pernah pinggirkan dan antara jadi agenda utama. Dan kita melalui anak syarikat UMP Advanced Education, kita lebih 1 dekad berpengalaman dalam program-program pembangunan modal insan ini untuk membangunkan sosioekonomi. Kenapa UMP Advanced Education ini bekerjasama dalam program ini? Apa sebenarnya yang lahir daripada semangat UMP sendiri? Okey, kalau kita tengok sebenarnya dari segi universiti, kita ada beberapa kepakaran yang sebenarnya kita boleh terjemahkan dan kita boleh bekerjasama dalam pembangunan sosioekonomi. Dari segi bentuk, dari segi macam mana kita nak memantapkan pasaran peserta-peserta kita, macam mana dari segi skill kemahiran peserta-peserta kita. Kita boleh tengok di situ apa dari segi kepakaran yang universiti ada dan yang boleh untuk membantu rakyat setempat. Okey. Cuba kita dapatkan pula pandangan tetamu di sebelah kanan saya inilah, Surin Kanda. Barangkali Surin, ini pun sesuatu yang perlu diperjelaskan kepada penonton-penonton kita lah. Kenapa dan apa peranan yang dimainkan oleh Pertubuhan Kemajuan Sosial Malaysia ataupun PKSM dalam program ini, Tuan? Ya, Tuan Haji. Terima kasih. Sebenarnya PKSM ni merupakan sebuah NGO yang intipatinya atau speciality dia adalah pembangunan modal insan, dan pengasas-pengasasnya mempunyai pengalaman lebih 40 tahun dalam bidang pembangunan modal insan, secara khususnya about 12 tahun dalam pembangunan keusahawanan
dan juga pembangunan akademik pelajar. Kalau dilihat program Empower ni, dia akan ada keusahawanan dan juga akan ada akademik, sebab kita nak juga jaga pelajar-pelajar sebagai modal insan masa depan. Dan tunjang program Empower ni bagi kita adalah peserta itu. Peserta itu menjadi focus point atau nukleus untuk kita berjaya. Benda-benda lain menjadi pemangkin kepada peserta itu. So apa yang dilaksanakan itu, kalau peserta itu menjadi fokus, kita akan berjaya. So itu skill PKSM sebagai sebuah NGO yang telah bekerja di seluruh negara. Daripada Kelantan, Perlis sampai Johor, di mana kita ada banyak pengalaman dan juga banyak volunteer di seluruh negara yang boleh membantu peserta-peserta ni. Dan our focus has selalu golongan yang memerlukan bantuan. Jika dipanggil mungkin di 40 sekarang, tapi mereka yang memerlukan bantuan, tapi kita percaya bahawa mereka yang memerlukan bantuan itu tidak bermakna mereka tidak bagus. So itu kita punya ethos. Everyone has been created equal. Apakah ada satu keyakinan yang cukup positif kepada Surin dan rakan-rakan dalam PKSM sendiri menyertai program ini, seolah-olah mempercayai dan meyakini bahawa sebenarnya ada cahaya yang boleh menyinar sekiranya program ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, Tuan? I think Tuan Haji, you very well said. Sebenarnya setiap kali kita masuk membantu seorang, bukan membantu, sebenarnya membimbing, memegang tangan mereka, kita percaya ada sinar di akhir hari. Dan kita percaya mereka ini sebenarnya mempunyai bakat terpendam. Mereka ini bagaikan belian yang belum diasah. Jika diberikan peluang, diberikan right approach, mereka boleh berjaya. Dan hari ini memang kita nampak pelbagai kisah kejayaan. Dan setiap kali ada kejayaan, ianya memberikan semangat lebih kepada kita untuk membantu lebih. So itu adalah our forte dalam pertubuhan kemajuan sosial Malaysia. Okey, Ratin, mendengar daripada apa yang disebut oleh Surin, dengar apa yang telah pun disebut oleh Tuan Anwar, ianya memberikan semacam satu semangat yang luar biasa sendiri kepada saya sebagai seorang host di program ini. Tetapi mungkin juga kita boleh kongsi bersama dengan Datin juga lah, berapa ramai peserta yang macam Datin sebut tadi lah, yang betul-betul terlibat dalam program ini, dan bagaimana program Empower NCR ini telah berjaya memberikan satu cahaya yang betul-betul boleh menerangi kehidupan mereka di masa depan, Datin. Okey, saya untuk menjawab soalan tu saya kena beri numbers lah ya, sebab yang tu akan menunjukkan credibility program ini. Betul. So program yang kita nak ceritakan hari ini, Empower NCR ni, fasa satunya bermula pada 2019 dan batch pertama ini melibatkan 2,200 peserta di 11 daerah. Mereka telah mengikuti kursus ini selama 24 bulan dengan penuh, daripada pemilihan melalui latihan, mereka diberi keusahawanan, belajar digital, menggunakan platform e-commerce sebagainya, dan juga mula memasarkan produk-produk mereka. So pada mulanya secara terkumpul peserta-peserta ini telah kita kumpulkan income daripada masa tersebut berjumlah 3.4 juta, iaitu lebih kurang anggaran RM600 sebulan setiap peserta. Itu permulaan mereka. Sama ada mereka dah ada perniagaan kecil-kecilan ataupun mereka mungkin menori getah ataupun buat kerja-kerja kampung. Tetapi selepas tamat program, secara terkumpul mereka telah meningkatkan pendapatan kepada 71.9 juta, iaitu anggaran hampir 2,600 atau 900 sebulan. Itu secara average yang kita masih meneruskan untuk membimbing dan juga memantau peningkatan mereka. Dan itu memang memberi semangat kepada kami, kerana hampir lebih daripada hampir 90% daripada mereka telah menunjukkan peningkatan, dan 380 lebih telah keluar daripada kemiskinan. Walaupun kita kata sasaran peserta ni adalah daripada kumpulan B40, ada juga mereka daripada kumpulan miskin tegar. Dan setiap kali saya cerita pasal ni, saya selalu merasa bersemangat. Mereka ni yang daripada miskin tegar sudah
keluar daripada paras garis kemiskinan. Mereka telah juga mewujudkan pekerjaan. Kalau boleh bayangkan, mereka ni dulu yang perlu dibantu menerima bantuan daripada kerajaan ataupun mana-mana pihak. Sekarang mereka membantu yang lain. Dan saya nak cerita tentang bersembulan puasa di Sungai Petani. Ada 50 daripada mereka telah bersama-sama, mereka yang telah tamat program Empower ini, mengumpul duit mereka daripada hasil pendapatan mereka. Mereka beri balik. Mereka telah mengumpulkan hampir 20,000 pada malam itu. Beri balik. Dia belanja anak yatim makan untuk buka puasa. Dia beri pula lagi hamper-hamper dan hadiah. Dia bagi baju raya kepada anak orang asli. Kalau itu tidak membakar semangat untuk kami teruskan usaha kami, saya tak tahu apa lagi. Kerana itu kami lihat sendiri. Dan pada malam itu juga MC yang kami pilih adalah seorang yang mengusahakan spa-nya sendiri. Dan dia of course dah berdandan dan cantik dan mempunyai keyakinan diri untuk berdiri di atas pentas berdepan dengan ketua eksekutif kami dan beberapa VIP termasuk tetamu daripada Yayasan Petronas yang merupakan penaja kami. Secara yakin menjadi MC pada malam itu. So ini adalah antara limpahan daripada program-program ini. So saya rasa saya terpegun membakar semangat lagi. Dan saya tahu banyak lagi perkara yang akan kita congkil, banyak lagi perkara yang akan kita dedahkan tentang kejayaan program ini. Tapi seperti biasalah, Surin, Datin dan juga Nuai, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tetapi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, saya Puan Zuraina, duduk di Pulau Langkawi. Saya bekas penerima KIDA dan juga penerima Empower CER. Dulu kehidupan saya sangat susah berbandingkan dengan sekarang. Sejak saya menerima bantuan daripada Empower CER ni, saya boleh membina hidup saya sendiri dan menjaga keluarga saya. Kehidupan kita, orang kata kalau dulu kita nak beli benda pun kita takut sebab kita susah. Anak-anak ramai, suami sakit. Macam sekarang kita nak beli barang tu kita rasa tak takut sangatlah sebab kita boleh ada duit hari-hari. Macam long
Tapi kilim tu kok lalu duk pi dekah sayur kat depa. Sekarang saya merusai kebun sayur dengan bermula 4 alung sahaja. Sekarang saya boleh menambah modal dan buat kebun temikai, tambah lagi 4 alung lebih sikit. Jadi semua kalau ikut tu 9 alung lah. Market pada Mak Sirat, market kuah. Ada yang depa ambil sendiri, ada yang saya pi pakai orang kerja, pi hantar kat depa setiap pagi. Sekarang ni orang kerja saya masih lagi 2 orang, tapi bila saya nak buat kerja tak cukup, saya akan ambil pekerja bantu untuk sementara lah, macam upah sehari-hari depa. Kalau kita kira income semua sekali dalam masa 5 bulan, dia pi sampai 25,000. Sekarang duduk dalam perancangan nak ambil tanah yang baru dekat dengan rumah kok di Ayat Hangat untuk buat kebun sayur baru. Bagi kok program ni sangat bagus untuk menolong orang yang susah macam kok lah kan. Untuk memulakan kehidupan yang baru, bagi senang. Terima kasih banyak-banyaklah pada Empower CER dari dulu, daripada kok susah sampai kok senang lah. Mereka sedia untuk membantu kok walaupun macam mana. Pada kerajaan kok ucapkan terima kasih lah. Kerana terpandang untuk tengok kami yang susah ni, untuk dia bantu. Okey, secara ikhlasnya saya cukup tersentuh, saya cukup kagum sebenarnya dengan apa telah dicapai oleh puan tadi, dan inilah apa yang telah pun disumbangkan oleh Empower NCR. Tetapi Bang Gali, saudara Surin ya, inilah barangkali yang kita sebut di awal tadi, bahawa akhirnya sekiranya ada pertolongan, ada semangat ingin berubah, akhirnya kita melihat juga cahaya di hujung terowong sebenarnya. Mungkin Surin boleh komen. Betul, Tuan Haji. Sebenarnya saya tengok video Puan Zuraina ni, saya kenal dia peserta kita. Memang berair mata bila melihat kisah dia. Sebab saya ingat lagi hari pertama bila saya melawat rumah dia. Dia keadaan yang very bad. Suami dia sebenarnya seorang pemandu lori. Dan selepas aksiden, dia tidak dapat lagi meneruskan pekerjaan. Maka kehilangan sumber pendapatan, satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Maka seolah-olah the whole thing collapsed. Dan mereka mula menerima bantuan daripada NCIA dan juga kerajaan untuk menjalankan kehidupan seharian. Dan apabila kita bercakap, mereka tidak tahu apa nak buat. Dan ditanya jika ada apa-apa kemahiran atau bakat, Tuan Haji, dia akan jawab tak ada. Boleh buat apa-apa? Tak tahu. Itu adalah apa yang saya selalu kata, kemungkinan besar dalam diri mereka. Mereka tak tahu nak buat apa. Bukan mereka malas atau tak mahu. Mereka tak tahu. Tetapi apabila ditanya, mereka nak berusaha, kita mula ngajar. So senang. Kita ambil Puan Zuraina ni. Suami cedera, tak boleh bekerja. Anak bersekolah. Dia tak ada sebarang ilmu. Kita tanya, boleh berniaga apa? Dia kata, saya tak tahu. Kita kata, senang. Depan rumah tu, depan jalan. Kita kata, kalau kita nak berniaga air, Kak nak buat tak? Dia kata, saya nak buat. So kita bagi, ambil apa yang mereka boleh buat. Maka kita asas skill dia. So apa yang kita buat, apa yang NCIA buat, ialah membuka satu gerai jual air tebu. Kemudian kita motivate dia. Tiap-tiap hari tengok suami, tengok anak, tengok keluarga, menjadi inspirasi untuk ibu ini untuk menanggung keluarga dia. Jual air, dia kuat pagi awal, ambil pergi kat pasar, ambil tebu datang. Dia punya income mula naik. Kemudian kita pasarkan, kita wawarkan pada orang. Ini waktu sebelum pandemik. Ada turis datang beli air tebu dia. Kemudian kita buat menu baru, tebu boba. Lagi popular. As she grew, pendapatan meningkat. Kita ngajar dia satu lagi ilmu penting dalam Empower ni. Duit yang kita dapat, jangan kita belanja habis. Dalam perniagaan, kita mesti pandai expand business. So kita ngajar dia, guna untuk keluarga sikit, invest balik dalam business. Dalam business tu kemudian, dia pergi sewa tanah. Dia dulu pergi pasar beli tebu, tuan. Sekarang boleh tanam tebu, ambil tebu, jual air. Kemudian buat tembikai, buat ubi. Long story short,
pendapatan dia bertambah daripada menerima KIDA. Dia sendiri datang bercakap, saya tidak lagi mahu menerima bantuan. Berikan bantuan yang saya dapat selama ini kepada orang lain. Itulah Puan Zuraina. Bila kita sebut tentang Puan Zuraina juga, sesuatu yang penting juga, nanti pun saya nak dapat pandangan Anwar dan juga Datin lah, mengubah pemikiran seseorang itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya Tuan ya. Kalau kita lihat nak mengubah sikap pun sesuatu yang sukar. Jadi bila you sebut tentang proses untuk motivate peserta-peserta, apa selalu yang digunakan sebenarnya? Saya menggunakan apa yang orang kata kelemahan kita, tapi saya menganggapnya sebagai kekuatan, iaitu emosi, Tuan. Kita lihat orang Asia, terutamanya orang Melayu, di tempat kita ni, mereka ni selalu beremosi. That's why you have got children who love. Kadang-kadang tengok juga siri Korea ni popular sebab emosi banyak. Tapi emosi itu bukannya kelemahan. Emosi itu sebenarnya kekuatan. Kita gunakan faktor keluarga. Bila bercakap, I ambil contoh Puan Zuraina aja, dan kita tak panggil puan semua, kita panggil kakak aja. Semua peserta ni kakak, adik, abang macam itu. Puan Zuraina, kita gunakan suami yang selama ini menanggung keluarga. Hari ini dia susah, dia accident. Kakak kena bantu dia. Anak-anak yang sedang bersekolah. So we used anak sebagai sumber motivasi bagi Puan Zuraina. Bagi dia selepas itu, semua masalah itu tidak menjadi faktor yang boleh menghalang dia daripada berjaya. Motivasi dia adalah anak dia. So itu simple, Tuan. Kadang-kadang betul juga. Kata nak tukar mindset bukan senang. Bukan senang. Betul. So, okey, mungkin Tuan Anwar juga boleh berkongsi sesuatu lah. Kita relate dengan apa yang dialami oleh Puan Zuraina. Kita relate dengan apa yang dikatakan oleh Surin tadi. Bagaimana pula peranan yang dimainkan oleh ataupun langkah yang diambil oleh the so-called ataupun UMP Advanced Education Sdn Bhd ini, Tuan dan rakan-rakan? Okey, kebiasaannya apabila seorang peserta tu kita dah buat pemilihan, kita dah pilih peserta. Kebiasaannya pada awal kita akan bagi orang kata satu motivasi lah dari segi macam mana nak set dia punya mindset. Sebab kadang-kadang peserta ni macam yang Cik Suri maklum tadi, dia orang ni kadang-kadang dia orang memang perlu bantuan. Dia orang perlu kita punya bimbingan. Jadi kadang masa kita twist mindset, kita kena setkan satu perkara pada dia orang bahawa dia orang perlu ubah apa yang dia orang ada sekarang. Jadi kalau kita tengok, bila kita twist dia punya mindset, alhamdulillah kebanyakan peserta-peserta ni yang dalam kategori yang kita panggil B40 ni, yang perlu dibantu ni, sebenarnya semua nak mengubah daripada apa yang dia orang ada sekarang. Tak ada yang nak selesa dengan apa yang dia orang ada. Jadi bila kita start dengan mindset, lepas tu kita terapkan juga dengan elemen-elemen kemahiran, kita masukkan juga elemen keusahawanan. Dengan keadaan sekarang, pendigitalan, macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat packaging dan sebagainya. So sedikit benda ni sangat-sangat membantu dia orang. Untuk mengubah sikap Datin, macam yang kita dengar daripada apa yang disebut oleh kedua-dua rakan kita tadi, bukannya mudah sebenarnya, tetapi ianya juga bukan mudah untuk mencayakan empowerment NCAR ini, terutamanya lah bila kita bercakap mentransformasi rakyat melalui keusahawanan. Cabaran yang dihadapi oleh pihak Datin sendiri dalam melaksana dan mencayakan program ini, Datin? Saya kalau boleh tak nak fokuskan kepada cabaran, sebab saya rasa cabaran tu semua boleh diatasi. Kerana apa yang memotivasikan kami seperti yang saya sebut tadi adalah pesertanya sendiri, dan kejayaan mereka yang kita boleh banggakan pada hari ini. Dan kalau ada cabaran pun saya rasa kita lalui dengan bersama-sama. Kalau boleh saya ceritakan tentang bagaimana semasa PKP, semasa PKP pertama di mana semua orang tidak dibenarkan keluar, tidak boleh bergerak. Kami dengan cepatnya di NCIA membuat brainstorming session bersama dengan PKSM dan UMP. Bagaimana kita nak teruskan program ini, dan kita lihat orang lain semua terus melihat itu sebagai satu cabaran. Okeylah, kita tunggu lepas 3 bulan. Tetapi pada pendapat kami, pada masa itulah peserta-peserta ni memerlukan kami. Yang inilah waktu yang paling terdesak untuk mereka. Ramai yang kehilangan pekerjaan. In fact, lebih ramai yang daripada dulu M40 T20 turun ke jadi B40. So kita memang gunakan apa-apa cabaran tu dan kita pusingkan. Dan alhamdulillah kita menggunakan inovasi. Kita mungkin nanti both Cik Anwar dan juga Cik Surin boleh ceritakan bagaimana kita menggunakan kreativiti, menggunakan teknologi yang ada, meneruskan
kursus-kursus yang sepatutnya diadakan di dalam kelas di pusat Empower, tapi kita boleh buat secara uniknya. Tapi saya biarkan Mika ceritakan supaya kelangsungan program boleh diteruskan. Dan satu lagi cabaran kami rasa adalah bagaimana nak memastikan kemapanan perniagaan mereka. Sebab apa akan jadi kepada mereka apabila telah tamat program. So cabaran itu kita pusingkan, menjadikan memastikan mereka ada industri ataupun syarikat-syarikat yang membeli produk-produk mereka. So semasa kami datang sebelum ini pada bulan November bersama dengan Yayasan Petronas dan Yayasan Maikasih, Yayasan Petronas merupakan antara yang memberi sponsor untuk 1,000 daripada peserta di negeri Kedah. Mereka telah menjadikan mereka supplier untuk barang-barang seperti bakul-bakul biskut untuk hari raya dan baru-baru ini mas untuk mereka berikan kepada program sekolah, kembali ke sekolah. Dan itu menjadikan cabaran ataupun motivasi untuk mereka memastikan produk-produk yang dikeluarkan itu dapat menepati kualiti yang diminta oleh satu syarikat seperti Petronas. Dan memang alhamdulillah dan ada repeat sale pula sekarang ni. So itu menunjukkan ada keyakinan. Dan cabaran yang lain saya lihat adalah bagaimana untuk memastikan produk-produk mereka ini tidak jadi jago kampung sahaja. Dan dengan itu NCIA apa yang kita lakukan adalah kita serapkan mereka ke dalam program-program projek-projek berimpak tinggi kami. Jadi dalam pembinaan infrastruktur ataupun dengan kemasukannya pelabur-pelabur daripada dalam dan luar negara, kita pastikan mereka yang telah graduate daripada program Empower ini dapat mengambil bahagian di dalam ekosistem atau value chain, sama ada menjadi pembekal. Dan kita banyak cerita tentang jual makanan, jahitan, tetapi program-program ini termasuk juga program-program seperti fotografi, pengendalian jentera berat, dan juga apa lagi? Terbaru drone. Ya, betul. Managing drone, scaffolding. So kita dah mula melangkah, mengambil satu langkah lagi keluar dan bergerak daripada program-program yang asas kepada program-program yang lebih semi-skill. So itu memberi satu transformasi juga kepada rakyat tempatan ini yang menjadi penggerak kawasan mereka. Okey, menarik sebenarnya apa ni Surin ya, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Datin. Saya rumuskan bahawa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah cabaran versus motivasi. Ini sesuatu yang menarik. Kita tahu kita berhadapan ataupun kita telah pun menghadapi 2 tahun satu period yang cukup mencabar sebenarnya bila negara malah dunia secara globalnya dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi bagaimana ketika itu, bagaimana anda melihat untuk menyesuaikan situasi ketika itu dengan kehendak yang perlu dipenuhi dalam program ini? Pertama Tuan Haji, 1 minggu lockdown, kita semua ambil kata cuti. So kita semua happy 1 minggu. 1 minggu menjadi 2 minggu, sebulan. Kita sedar bahawa we cannot stay put. Betul. Tapi peserta kita biasa sangat dengan fizikal. Maka kita terpaksa kata kita nak masuk online. Tapi nak masuk online untuk golongan B40 susah. Dia nak kena ada peranti, kena pada internet. So ada cabaran di sana. Namun going back to matlamat tadi. Matlamat kita adalah untuk berjaya. Sebarang cabaran yang datang tu kita akan cuba cari jalan. Contohnya kelas tak boleh berjalan fizikal, kita masuk online. Tak ada internet, kita cari internet. Kemudian bagaimana nak hantar barang-barang? Kita buat apa? Raw material kita hantar pergi rumah. Kita dapatkan supplier kat sana. Barang-barang contohnya masakan, kita akan hantar pergi rumah. Kemudian modul-modul tu dihantar pergi rumah. Kemudian video training kita buat secara Zoom. Ada mereka yang mungkin internet tak kuat, kita hantar pula video pergi kat rumah dia. So training tu masih boleh berjalan. Kemudian kita minta peserta ambil video kerja yang puan buat, kakak buat. Ambil video tu bagi pada trainer nasihat dia. So kita dengan cepat mengubah suai keadaan itu menjadi exciting. Kemudian kita buat apa? Kita publish kat social media. Ini dia peserta Fatimah punya kek. Ini dia Nordiana punya produk. So online tiba-tiba menjadi exciting. Dulu masalah, sekarang excitement. So masalah tu dapat kita atasi dalam tempoh pandemik ni. Kemudian masuk pula
nak jual barang, setengah-setengah barang tak boleh dijual. Contohnya, bagi contoh, Prasid yang seorang peserta kita buat car wash. Lockdown, tak ada car wash. Tak ada pendapatan. Maka kita diversify. Kita kata dulu cuci kereta, sekarang kita jual barang cuci kereta itu macam soap, all these things online. Maka kita diversify business. Nak cakap tuan, sebenarnya waktu pandemik ni semua peserta kita masih mampu menjana pendapatan. It was a reverse trend yang kita nampak. Orang kata kurang pendapatan, tapi dalam program Empower kita nampak reverse trend, peningkatan pendapatan. So I think that was a big thing. Menarik. Baik, saya juga nak dapat pandangan Anwar lah tentang cabaran yang terpaksa dihadapi, terutamanya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Tapi tak apa Noah, kita relax dulu buat seketika. Kita berehat buat kali terakhir. Tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Sebentar saja lagi. Jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Empower NCER, mentransformasi rakyat B40 melalui keusahawanan. Tadi Noah, sebelum kita berehat, saya lontarkan persoalan yang lebih kurang sama dengan apa yang saya lontarkan kepada Surin. Jadi cabaran yang anda hadapi juga bersama rakan-rakan di UMP Advanced Education Senam, terutamanya semasa kita menghadapi pandemik itu, dan mungkin ada lagi perkara yang ingin anda sentuh. Silakan. Betul. Kalau kita tengok masa start PKP itu, berhadapan memang kita tak boleh nak buat. Pada awal-awalnya kita nampak okey, tak apa, kita run dulu dengan kelas keusahawanan. Sebab kita tahu bila keusahawanan ni kita boleh jalankan secara atas talian. Tapi at the end, lepas lebih kurang dah sebulan, 2 bulan, keusahawanan punya modul pun kita dah complete untuk semua peserta kita. So waktu tu kita dah mula start khusus-khusus yang macam yang kita boleh jalan secara atas talian lah. Macam mana kita handle khusus makanan, khusus spa, yang apa yang boleh kita learnkan, kita bagi pada peserta dalam bentuk secara atas talian, waktu tu kita jalankan. Dan untuk Malam Tuan Haji, suka kita nak kongsikan, semasa PKP ni sebenarnya ada seorang peserta kita alhamdulillah berjaya, kerana dia sebelum ni dia berniaga pasar malam. Okey. Tahu bila masa PKP pasar malam pun tak dibenarkan beroperasi. Jadi macam mana dia twist dia punya konsep, iaitu masa tu kita ada jalankan kursus baik pulih telefon bimbit. Saudara Mizal Aiman, belia umur 21 tahun ketika menjalankan program, dia berniaga pasal malam, tolong mak ayah dia. Dan apabila PKP tak boleh nak berniaga, dia join kursus baik pulih telefon bimbit. Sekarang alhamdulillah dia dah boleh ada premis, dia dah boleh jadi usahawan yang berjaya, belia, muda lagi, dan income dia dah boleh cecah 5-6 angka. So nak menunjuknya betapanya walaupun ada PKP, dengan mengikuti program kita bagi orang kata dari segi skill-skill, kemahiran, dan juga dari segi bentuk keusahawanan, macam mana nak manage perniagaan, macam mana you nak daftar premis. So benda tu still kita boleh jalankan semasa PKP. So kita nampak sebenarnya bukanlah satu penghalang bila PKP ni berlaku. Dan alhamdulillah, banyak yang kita buktikan. Okey, sesuatu yang juga saya kagum sebenarnya Datin, bila kita bercakap tentang program Empower NCER ini, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga Malaysia, golongan orang asli yang selama ini selalu dikatakan golongan yang diketepikan dan sebagainya. Tetapi jelas bahawa dalam program Empower NCER ini orang-orang asli juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama dengan rakan-rakan lain dalam keluarga Malaysia untuk mencayakan kehidupan mereka sebenarnya. Boleh kita kongsi bersama dengan Datin? Ya, sudah tentu Haji. Orang asli adalah juga antara target group kami untuk program Empower ini. Dan setakat ini memang rata-ratanya mereka adalah di negeri Perak lah. Terutamanya di daerah Batang Padang, di Hulu Perak. Dan tak tertinggalan juga di negeri Kedah, iaitu di Baling. In fact, di Baling kita ada seorang bernama Ubal. Dia berniaga menjual burger pada malam, ya. Gerai orang kita, nama gerainya. Dan melalui program ini juga dia telah mendapat menjana pendapatannya, dan kini menjadi apa yang kita panggil community leader. Ya, dan pada majlis buka puasa yang saya sebut awal tadi dekat Sungai Petani itu, dialah yang membawa anak-anak orang asli
daripada komuniti dia untuk datang ke majlis tersebut. Sebab sekarang dia dilihat sebagai antara ketua di dalam komuniti ini. Dia pengurusi persatuan orang asli kampung kat dia. Dan bukan itu saja, bila dia dah berjaya, Datin, Tuan Haji, dia orang lain ikut dia pula. Sekarang dia mula dia seorang dulu masuk program, dia berjaya menjadi community berjaya perniagaan, jadi community leader, dia bawa 6 orang masuk program kita. 6 orang tu dah buka sekarang kedai makan dipanggil di station kat Baling. Kemudian 6 orang ni dah berjaya bawa lagi 12 orang untuk kraft tangan. So hari ini perkampungan orang asli itu ada 19 orang yang sudah mula menunjukkan peningkatan. So that is where the Keluarga Malaysia thing comes in. Mungkin ada lagi yang ingin Datin tambah. Itulah cerita Ubal ni memang agak menarik. So sekarang kalau kita telefon dia tanya, dia ada di Kuala Lumpur sedang memasarkan kraft tangannya. Seorang yang bermula dengan satu gerai burger sahaja. Dan untuk orang asli ini kita ada satu program unik yang kita panggil program perintis yang kita laksanakan di tapak Latang Kinjang, Taman Eco Rimba Latang Kinjang. Saya rasa ramai yang kenal air terjun yang agak memang sangat cantik di daerah Tapah. Di situ ada perkampungan beberapa orang asli, hampir dalam 1,000 daripada mereka. Dan saya pasti itu adalah antara salah satu daripada perkampungan orang asli yang yang kita boleh lihat living gallery, kita panggil living gallery, di mana kita boleh lihat penempatan mereka di banyak di negeri-negeri lain. Mereka wujudkan perkampungan tersebut, tapi ini adalah kampung asal. Dan apa yang kita buat program in situ. Maknanya instead of kita bawa mereka keluar ke mengikuti kursus di pusat-pusat latihan, kita bawa latihan khusus ke tempat mereka. Kerana mereka ni very rapat dengan komuniti, dengan keluarga. So kita buat kursus jahitan, kita buat kursus fotografi, kursus-kursus yang boleh menyokong aktiviti tourism, sektor pelancongan di situ. Dan sekarang ni Taman Eco Rimba ditutup kerana NCIA juga melaksanakan beberapa penambahbaikan. Bulan Julai nanti Haji bawalah keluarga datang ke sana, bukan saja dapat melihat hasil daripada program Empower NCIA di situ. Ada dalam 50 peserta di Latang Kinjang tersebut dah mula menjana pendapatan. Kalau ada malim gunung yang boleh bawa anda naik steps pergi tengok air terjun tersebut. Kita juga bagi mereka kursus facility management. Ada beberapa tube camp di situ yang mereka boleh uruskan sendiri, gerai-gerai makanan dan juga terapi dan spa. Jadi kalau lepas penat mendaki boleh pergi reflexology. Lega. So konsepnya mereka menjana pendapatan daripada kawasan tersebut. Dan insya-Allah kita akan juga bangunkan koperasi yang sudah diwujudkan, tapi apabila mereka dapat menjana pendapatan, koperasi tersebut insya-Allah dapat berdikari dengan sendiri dan tidak lagi perlu mendapat pertolongan. So itu antara konsep untuk mengeluarkan mereka daripada kelompok kemiskinan, selari dengan polisi kerajaan untuk mencapai sifat miskin tegah sehingga 2025. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa. Masa cukup mencemburui kita semua. Banyak lagi cerita banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi seringkas-ringkasnya Anwar, mewakili UMP Advanced Education Sdn Bhd, saya percaya anda juga ada visi yang mungkin jauh lebih ke depan sebenarnya dalam usaha untuk mencayakan lagi empower NCER ini. Boleh kita kongsi seringkas-ringkasnya bersama dengan secara ringkasnya tu Haji. Kalau kita tengok sebenarnya apa tujuan kita adalah kita nak pastikan orang kata penerima bantuan yang golongan B40 ni pada ujungnya ada perubahan nasib, ada peningkatan pendapatan, dan yang paling penting adalah menjadi penyumbang pula kepada orang lain. Sebab itu yang penting, macam kalau Datin highlight pada awal tadi kan, dalam kalangan peserta kita ni ada dah yang sudah jadi orang kata membuka peluang pekerjaan. Dia pula mengajikan orang, kan? Lepas tu beri pula bantuan kepada kita punya geng-geng asnaf dan sebagainya. So kami rasa inilah yang
sangat memberangsangkan lah dalam dari kursus sepanjang yang ditawarkan juga Noah, apakah pihak tuan juga bercadang barangkali akan ada juga perubahan-perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan kehendak semasa secara mendatang. Kalau kita tengok untuk dengan elemen semasa, keadaan semasa, kita dengan program Empower sekarang kita ada buat beberapa kursus yang berbentuk teknologi lah, antaranya advanced digital marketing, sebab kita tahu dengan berhadapan dengan situasi semasa, kita ada beberapa ribu alumni peserta, tapi dia ada kekangan macam mana nak promote dia punya barang, macam mana nak jadi tempat medium pelaksanaan untuk barang-barang mereka dijual, dipromosi. So ini antara yang kita buat perbaharui lah antara di program Empower NCR ini. Okey, ringkasnya juga Surin, harapan anda sendirilah. Apakah anda yakin bahawa sesungguhnya lah Empower NCR ini adalah satu program yang akan diteruskan dan sekiranya mendapat sokongan sepenuhnya daripada semua pihak, ianya akan mencipta sesuatu yang cukup hebat sebenarnya, satu dimensi yang lebih hebat sebenarnya kepada kehidupan manusia dan mereka yang berada dianggap sebagai golongan B40 ini. Ya Tuan. Yang bulat tidak akan datang menggolek. Betul. Yang pipih tidak akan datang melayang. Kita percaya bahawa jika ada usaha, mereka boleh berjaya. Dan bila mereka berjaya, kehidupan keluarga mereka akan bertambah baik. Bila keluarga mereka ada kegembiraan dan kebahagiaan, community akan bahagia. If the community is taken care of, the state, the country. Bila semua gembira, itulah yang kita harapkan program ini dapat memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga Malaysia. That we all can share the happiness. Harapan kita, indeks happiness akan meningkat, dan harapan juga Empower harus diteruskan supaya negara kita terus kekal sebagai sebuah negara yang sangat-sangat harmoni untuk semua. Okey, dan 2 minit Datin, mungkin harapan dan juga seruan Datin. Ya. Kita lihat 2,200 sudah tamatkan kursus ini. Pada tahun ini ada 6,000 yang akan tamat lagi. Dan kita mahulah program Empower ini diteruskan. Empower NCR, latihan kemahiran dan keusahawanan. Inilah peluang yang kita berikan kepada rakyat di negeri-negeri di wilayah utara ini. Jadi kepada anda di luar sana yang telah mendengar cita-cita kejayaan mereka ini, rebutlah peluang. Kami boleh dihubungi di www.ncr.com.my. Promo sikit dan dia dengar daripada kedua penyedia perkhidmatan kami, NCI sedia membantu mendengar, dan jangan risau, jangan takut, bimbingannya ada, walaupun pandai sikit atau pandai langsung, ada kursus yang kita boleh sesuaikan untuk anda, dan insya-Allah semua orang berhak mendapat kejayaan, dan itu adalah yang harapan saya untuk semua. Selamat berjaya sebenarnya kepada NCIA, penganjur kepada Empower NCR ini. Dan tentunya saya cukup selesa sama-sama bersama dengan Datin Syadi, begitu juga dengan Muhammad Anwar, dan tentunya juga dengan Surin, susah nak sebut nama. Tapi memang saya cukup selesa sama-sama bersama dengan tetamu-tetamu di ruang bicara ini, dan kita harap dalam masa yang terdekat ini kita akan dapat bersama lagi di ruang bicara ini, kerana kita masih lagi ingin berkongsi sebenarnya detik-detik dan juga momen-momen kejayaan yang telah pun dicatatkan, yang akan terus dicatatkan oleh Empower NCR ini, terutamanya dalam mentransformasi rakyat B40 melalui keusahawanan. Dan saya percaya usaha yang gigih ini, seperti apa yang disebut oleh tetamu-tetamu saya, terutamanya oleh Surin tadi, bukan mudah untuk mencapai kejayaan, tetapi bukan mustahil sebenarnya. Kalau kita ada kekuatan dan semangat, kejayaan itu pasti akan menjadi milik kita. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.